فاغفر لنا ذنوبنا عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك. إلهنا علمك كاف عن سؤالنا، اكفنا بحق الفاتحة مقلا وحصل ما في ضمائرنا، وهو شفاء لأمراضنا، وهو شفاء لأمراضنا، وهو شفاء لأمراضنا، ويشفي صدور قوم مؤمنين، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. فيه شفاء للناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، شفاء عاجلا، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما إلا شفاه. اللهم اجعل نفسي يا الله نفسا طيبة مطمئنا تؤمن بك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك وتخشاك حق خشيتك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Pengampun segala dosa. Ampunilah ya Allah segala dosa kami ya Allah, dosa yang kami sedar ataupun tidak ya Allah, dosa yang kami sengaja lakukan ataupun ya Allah, dosa yang tidak kami sengajakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kedua ibu bapa kami, saudara mara kami, adik-adik beradik kami, kaum kerabat kami, ya Allah, sahabat handai kami, guru-guru kami, anak-anak murid kami, dan sekalian kaum muslimin, muslimat dan mukminin wal mukminat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, apalah kiranya ya Allah, jika ada orang yang sakit di kalangan kami, Engkau sembuhkanlah. Jika ada orang yang sedang berduka cita, ya Allah, Engkau hiburkanlah. Jika ada orang yang susah hati, maka Engkau lapangkanlah. Jika ada orang yang dalam kesusahan, maka Engkau senangkanlah. Jika ada orang yang miskin di kalangan kami, Engkau kayakanlah. Jika ada orang yang sedang, ya Allah, menghadapi ujian peperiksaan, ya Allah, Engkau kurniakanlah ketenangan dan kejayaan kepadanya. Jika ada orang yang sedang meminta kepadamu sebarang hajat dunia dan akhirat, Engkau redha kepadanya dan baginya ada kebaikan, maka Engkau permudahkanlah ya Allah dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kekuatan iman, ya Allah, kurniakanlah kesihatan tubuh badan, ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesihatan akal fikiran, ya Allah, ketenangan jiwa, ya Allah, kedamaian hati. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, ya Allah, daripada perasaan yang mazmumah, ya Allah, yang tercela, yang Engkau cela, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kurniakanlah kami sifat-sifat yang terpuji, ya Allah, bimbinglah kami, ya Allah, untuk mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah semangat dan istiqamah ya Allah ke dalam diri kami ya Allah, untuk bergabung dan sentiasa berhimpun ya Allah, membaca Al-Quran dan mentadabbur ayat-ayat suci-Mu ya Allah pada setiap waktu dan ketika. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kurniakanlah ya Allah kerahmatan dan keberkatan-Mu ya Allah kepada kumpulan sahabat pecinta Al-Quran ini ya Allah. Kurniakanlah ya Allah segala pertolongan dan bantuan ya Allah untuk semarakkan lagi aktiviti membaca dan mentadabbur Al-Quran, serta menghidupkan dan mengajarkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, jadikanlah kami ini sebagai ahli Al-Quran ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Engkau limpahkanlah, Engkau rahmatilah ya Allah sekalian keberkatan ya Allah kepada sahabat pecinta Al-Quran dan insan-insan yang setia bergabung sentiasa pada setiap waktu dan ketika. Kurniakanlah kebaikan kepada mereka ya Allah di dunia dan di akhirat ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ya Rabbi lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina maulana Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala dapat juga kita berkumpul pada malam ini, walau di mana kita berada, mudah-mudahan Allah sentiasa menjaga dan memelihara kita insya-Allah. Pada malam ini kita sambung tadabbur ayat kedua daripada surah Al-Mulk yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang membawa maksud, dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya, dan dia maha perkasa dan maha pengampun. Jadi ayat yang kedua ini sebenarnya menjadi, kalau kita letakkan tajuk kepada ayat kedua ini, sebenarnya ialah ia sebenarnya sebagai bukti kekuasaan Allah, bukti kekuasaan Allah pada diri manusia. Ya, bukti kekuasaan Allah pada diri manusia. Maknanya manusia melalui ayat ini kita boleh merenung kekuasaan Allah ke atas diri kita secara total, secara keseluruhannya. Ya. Kalau kita nak sorot kembali apa kaitannya ayat yang kedua ini dengan ayat yang pertama. Jadi ayat pertama kalau kita ingat balik, ia sebenarnya menceritakan tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala yang memegang seluruh kerajaan. Ya, langit dan bumi, ya, gunung ganang, lautan, darat dan sebagainya. Itu semua adalah di bawah kekuasaan pemerintahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ayat pertama cerita tentang kekuasaan Allah dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi bila Allah pada ayat pertama Allah telah ceritakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kekuasaannya atas segala, menentukan segala setiap sesuatu. Jadi pada ayat kedua Allah mulakan yang menunjukkan bukti kekuasaannya itu pada diri kita sendiri. Sebab kita yang membaca Al-Quran, manusia yang membaca Al-Quran, kemudian memahami tafsir Al-Quran, seterusnya mentadabbur dan menghayati ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat kedua ini Allah nak buktikan kekuasaannya pada diri manusia. Jadi ayat kedua ini Allah mula menghuraikan salah satu tanda kekuasaannya, iaitu penciptaan. Apa benda yang Allah nak cerita dulu? Iaitu penciptaan, kematian dan kehidupan yang dilalui oleh setiap manusia, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kan? Dalam Quran Allah menyebut setiap jiwa pasti merasai kematian. Jadi ayat ini, ini ayat kedua ini mengajak manusia merenung, ajak kita supaya kita berenung, berfikir tentang rahsia di sebalik kehidupan dan kematian, ataupun hidup dan mati itu sendiri, yang mana dalamnya adalah terdapat hikmah di sebalik perencanaan ataupun perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam ayat itu juga Allah menyatakan tujuan kejadian kematian dan kehidupan manusia ini adalah untuk menguji manusia ini. Untuk menguji manusia agar manusia dapat melihat dan memahami kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup dan mati itu sendiri sebenarnya adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah nak tunjukkan kepada kita kebijaksanaan Allah dalam mengatur segala urusan dan kesempurnaan segala pentadbiran ataupun aturan yang telah ditetapkan. Jadi tak ada sebarang orang kata apa cacat celah, tak ada sebarang orang kata apa kelompangan dan kekurangan, melainkan manusia itu sendiri yang bersangka-sangka ataupun tidak memahami akan kekuasaan ataupun perencanaan, ya, ataupun perancangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita renung lagi, ayat ni juga menyebut perkataan khalaqa, allazi khalaqal mauta wal hayah. Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Ayat ini kematian, kita tengok kematian dan kehidupan. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala memulakan kematian dulu. Di dalam ayat ni Allah menyebutkan kematian dulu, kemudian baru menyebutkan kehidupan. Jadi ayat ini ada setengah ulama dia menjadikan dalil
sebagai kematian dan kehidupan juga adalah satu makhluk. Khalaqal mauta. Ya, Allah jadikan mati dan hidup. Kematian dan kehidupan ni sebagai satu bentuk makhluk yang wujud. Kerana apa? Ia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak ambil faham dengan mudah, maknanya Allah jugalah yang menciptakan proses kematian dan kehidupan itu. Kan mati itu pun ada prosesnya, ya. Bermula dengan apa? Keluarnya roh. Itu satu proses yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kelahiran manusia kan, kan melalui ibu bapa kita, kemudian dalam kandungan ibu, kemudian kita dilahirkan. Itu juga satu proses. Jadi proses yang dilalui oleh manusia dalam kata apa? Daripada dia tiada ataupun daripada dia kata apa, belum ada lagi, ya, kemudian kepada ada, itu satu proses kematian dan kehidupan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada masa yang telah ditentukan. Jadi Allah dah tetapkan dah bila kita ni ada, kemudian bila kita ni akan tiada. Maksudnya bila kita mula hidup dan bila kita akan mati. Jadi kehidupan seseorang itu dan juga kematian seseorang itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam ayat ini juga, ya, dalam satu ayat ni sebenarnya banyak benda yang kita boleh renungkan. Dalam ayat ini juga Allah menyebut kematian dahulu. Perkataan al-mauta, allazi khalaqal mauta wal hayat, ya. Kemudian diikuti dengan kehidupan. Jadi mati di sini bermaksud tanpa kehidupan, yang merangkumi fasa sebelum kelahiran manusia. Jadi maknanya apa? Kalau kita tengok asal usul kejadian kita ni apa? Daripada setitis air mani yang tidak ada kehidupan, mana tak hidup pun. Andainya dicurahkan di atas batu, atas lantai, atas tanah, atas pasir, dia tidak akan membawa kepada kehidupan. Maknanya manusia tak akan tercipta jika begitu prosesnya. Tetapi dengan hikmah kejadian penciptaan, kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala, air tadi dicurahkan ke dalam rahim. Jadi di situlah bermulanya, daripada tiada tu bermulanya proses kehidupan. Jadi itu maksud al-mauta tu, maknanya tanpa kehidupan, maknanya tak hidup. Seolah-olah kita boleh renung kepada biji benih. Kita ambil biji benih, biji sawi ke biji apa, ambil lah biji kacang bendi apa pun tu kan. Biji-biji benih kita letak je dekat atas lantai. Adakah boleh tumbuh pokok? Letak je atas simen? Tak boleh. Letak atas tikar? Tak boleh. Ya? Jadi dia benda tanpa kehidupan. Dia tanpa kehidupan. Tapi bila kita letakkan dia pada tempat yang betul, letakkan dia di atas tanah, kemudian kena dijirus dengan air pula, cukup pengudaraannya, maka dia akan keluar tunas. Mulalah dia satu proses yang lain, iaitu al-hayah. Ya, selepas daripada fasa al-maut tadi tanpa kehidupan, dia pergi kepada proses kehidupan. Jadi manakala al-hayah pula meliputi hidup. Jadi manusia ini daripada proses tanpa kehidupan tadi, bila Allah kata dia menjadikan kematian dan kehidupan, jadi kenapa mati dulu? Sebab tanpa kehidupan. Kemudian disebut pula kehidupan kerana di situ manusia akan mula hidup. Sama ada hidup di alam dunia yang dipanggil alam syahadah ini, sampai kita orang kata apa, bermula daripada fasa bayi, baby, kemudian kita jadi budak, kemudian kita jadi apa, kanak-kanak, remaja, dewasa, kemudian kita tua, kemudian kita meninggal. Jadi kehidupan tu dia merangkumi alam dunia dan juga alam akhirat. Sebab selepas ni kita mati, kita akan dihidupkan semula, maka kehidupan juga berlaku di situ. Jadi terangkum juga di dalam ayat al-hayah tadi, hidup di alam akhirat. Apa lagi ayat yang lain yang menyokong kepada pernyataan ini, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kematian dan kehidupan? Ada lagi satu ayat dalam surah Al-Baqarah, Allah menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu tergamak kufur? Ini Allah Subhanahu Wa Taala membuat persoalan, ya, kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Allah kata, bagaimana
kamu ni tergamak kufur, mengingkari Allah. Padahal kamu dahulunya mati, maknanya belum lahir lagi. Tak ada, tanpa kehidupan. Kemudian ia menghidupkan kamu, yakni Allah menghidupkan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat. Kemudian ia mematikan kamu. Maafkan saya, mula-mula tanpa kehidupan, kemudian dia menghidupkan kamu. Setelah itu Allah mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat. Maknanya mati tak ada, hidup, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan balik. Ya, akhirnya kamu dikembalikan kepadanya. Kan? Summa ilaihi turja'un. Kemudian dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala apa yang telah kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 28. Jadi ayat ini, surah Al-Baqarah ini ayat 28 ni match, sepadan ya, match ataupun matching, sepadan dengan ayat kedua daripada surah Al-Baqarah, surah Al-Mulk tadi. Jadi kita renungkan, kematian dan kehidupan juga adalah satu bentuk penciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya ayat ini juga, ayat 2 ini juga menjelaskan bahawa Allah menjadikan kematian dan kehidupan dengan tujuan untuk menguji siapakah makhluk ciptaannya yang paling baik amalan, ya. Jadi siapa yang paling berkualiti. Ada hidup dan ada mati. Maknanya untuk manusia tahu, beringat bahawasanya sekarang hidup, nanti akan mati. Nanti Tuhan akan balas segala apa yang kita buat. Jadi di situlah untuk uji. Masa kita hiduplah Tuhan jadikan berbagai-bagai perkara dalam hidup kita untuk uji setakat mana amalan kita. Jadi setiap manusia akan melalui ujian saringan bagi memastikan, bagi mengenal pasti siapa yang paling taat dan ikhlas dalam beramal. Dan ayat ini juga menunjukkan bahawa penilaian amal di sisi Allah adalah berdasarkan kepada kualiti amal tu. Maksudnya kita buat yang terbaik. Ya, kita cuba untuk lakukan segala amalan yang terbaik. Maksud amal ni umum lah, ya, banyak lah. Amal yang khusus, yang wajib, amal ibadah kita, ya, itu yang wajib, ataupun amal-amal yang sunat, kan, amal ibadah yang sunat, ataupun amalan lain yang berbentuk urusan kehidupan kita, sama ada pergaulan kita dengan jiran, pergaulan kita dengan ahli keluarga, pergaulan kita dengan dengan kalau kita ada orang bawahan, staf bawahan dengan orang bawahan kita, kita ada orang atasan, bagaimana pergaulan kita dengan pihak atasan, bagaimana pergaulan kita dengan seluruh alam, dengan orang, interaksi kita dengan alam, interaksi kita dengan haiwan, interaksi kita dengan apa juga peristiwa yang berlaku. Jadi itu semua terangkum dalam makna liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapakah, mengenal pasti siapakah yang paling baik amalannya di antara kamu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bukan semata-mata nak tengok kuantiti, ya, nak tengok kualiti. Ya, dalam ayat ni Allah nak tengok kualiti amal tu, bukan kuantiti. Maknanya bukan banyak, bukan jumlah. Jadi Allah nak mengatakan yang paling berkualiti, bukan yang paling banyak amalnya. Habis tu kita nak buat satu amalan je ke tanpa tak boleh memperbanyakkan amalan? Boleh. Tapi kita buat satu-satu tu biarlah tekun. Biarlah itulah yang terbaik yang kita nak buat. Selepas kita yakin kita boleh buat lagi, tambah lagi, buatlah. Tak ada masalah. Ini kalau kita himpun itu nak buat, ini nak, semua kita nak buat, akhirnya kita tidak dapat menghasilkan satu amalan yang berkualiti. Ini itu maksud daripada pentafsiran ini. Jadi di akhir ayat ini juga, Allah menutup, selepas Allah kata Allah nak tengok siapa yang paling berkualiti amalannya. Jadi dekat ayat ni mungkin kita akan rasa gusar hati. Kita akan rasa takut, aduh, bolehkah kita ni menjadi orang yang berjaya menghasilkan atau melakukan amal yang paling berkualiti? Saya persoalkan diri saya, Allahu Akbar. Saya yang bercakap ni pun saya insaf, takut, ya, takut sangat. Jadi seorang guru, adakah saya ni guru yang terbaik? Jadi seorang ustaz, adakah saya ni ustaz yang terbaik, yang paling berkualiti amalannya? Kalau saya jadi seorang ayah, bukan kalau, saya memang seorang ayah, seorang abah, jadi adakah saya ini abah yang terbaik? Kan? Kalau kita ini seorang pemimpin dalam masyarakat, adakah kita ini seorang pemimpin masyarakat yang terbaik? Itu maksud ayat ni.
Ya, jadi bila kita fikir macam tu, kalau kita seorang ibu, adakah kita ni ibu yang terbaik? Kalau kita seorang guru, adakah kita ni guru yang terbaik? Kita akan insaf. Kita akan takut sebab pada Tuhan nak tengok yang paling berkualiti amalan. Ya. Kadang-kadang kita memanglah ya, memanglah sentiasa kita ni orang kata apa, melampau batas dalam tindakan kita. Itu yang kita kena, Islam ajar kita tu bersederhana, bersabar kan, supaya kita tidak melampau dalam tindakan. Marah kita tak melampau. Marah itu ada dalam diri, tak boleh buang. Sebab dia adalah orang kata apa, telah dimuatkan dalam diri seseorang. Memang dah ada, dah built in, dah tercipta secara lumrah. Tetapi marah tu perlu dikawal, kan? Tindakan kita tu, perbuatan kita tu perlu dikawal, dikontrol, supaya kita tidak melampau batas, tidak berlebih-lebihan dalam tindakan kita. Tapi seandainya kita telah melampaui batas, itu yang kita takut tu. Kan? Marah kita melampaui batas, kita dendam kita melampaui batas, kita membenci melampaui batas, sampai membenci, sampai berdendam, itulah melampaui batas, melampaui batas, berlebih-lebihan. Jadi dengan ayat ni Allah nak kata, dia nak tengok, dia nak tengok ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling berkualiti amalan. So kita akan takutlah, kita akan rasa resah. Tapi penutup ayat ini, ayat kedua ni Allah tutup dengan wa huwal azizul ghafur. Ya, dengan dua frasa, satu frasa iaitu dua perkataan, dialah yang maha perkasa. Bila sebut perkasa ni kuatlah. Ya, bila sebut perkasa kuat, berkuasa, dan juga maha pengampun. Jadi dua sifat Allah yang ditonjolkan pada frasa hujung ayat ini yang menunjukkan kesempurnaan Allah. Ya, walaupun Allah kata Allah nak tengok, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalan. Macam kita dengar bos kita kata, buat ni. Aku nak tengok siapa yang paling bagus. Jadi kita pun kita rasa macam tu, boleh ke nak buat? Macam itulah juga ayat ni. Liyabluwakum, nak uji siapa yang paling kualiti amalan, paling baik amalan dia. Tapi Allah kata wa huwal azizul ghafur. Ayat ini sebenarnya memberi sedikit kelegaan kepada kita bahawasanya Allah Maha Perkasa. Maksudnya Allah Maha Perkasa dalam melakukan penilaian dan hukuman. Maknanya Allah bagi tahu, kalau Allah nak hukum, Allah boleh hukum. Sebab dia ada sifat perkasa, kekuasaan yang mutlak. Kalau kita, kadang-kadang kita cakap kita nak hukum, tapi kita tak boleh hukum pun. Sebab kita tidak ada keperkasaan seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada kuasa, tapi kuasa terhad. Tidaklah sampai sewenang-wenangnya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah kata Allah maha perkasa, maka betul-betul perkasa untuk menilai dan untuk menghukum kita. Tapi maka manusia mestilah melakukan segala amal dengan penuh kesungguhan. Bila Allah kata Allah maha perkasa tu, maknanya di situ ada satu perasaan yang kita mesti takut, mesti gerun. Jadi bila Allah Ta'ala kata begitu, maka kita nak kena buat dengan sungguh-sungguh dan berhati-hati serta berdisiplin supaya amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dah buat usaha, tetapi manusia ni dengan sifat lemahnya, dia akan kecundang juga. Dia akan terlanggar batas. Tapi Allah kata dalam ayat tu juga, pada masa yang sama Allah kata wa huwal aziz. Yang pertama tadi perkasa, al-ghafur. Allah kata Allah juga bersifat maha pengampun. Ya, maha pengampun pada hamba-Nya yang melakukan kesilapan. Jadi sungguh pun Allah kata nak tengok yang terbaik, dan sungguh pun Allah maha perkasa untuk menilai dan menghukum kita, tetapi Allah juga maha pengampun, maha memaafkan kita. Allah tahu kelemahan dan batas ataupun orang kata apa, takat kemampuan hamba-Nya itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan hamba-Nya yang melakukan kesilapan, dan dengan syarat hamba itu hendaklah sentiasa memohon keampunannya serta berusaha bersungguh-sungguh untuk mentaati perintahnya. Jadi ayat ni seolah-olah dia balance balik tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala tadi dalam menilai dan menghukum kita. Apabila Allah kata kalau kita tersalah, Allah akan ampunkan kita. Jadi kita akan rasa lega sikit, supaya manusia ini tidak putus asa. Supaya manusia tidak putus asa. Terus kita memang tersalah, memang terlanggar, memang kita terlanggar batas, tapi janganlah putus asa, kerana Allah itu maha pengampun,
teruskan usaha kita untuk menjadi orang yang lebih baik, hamba yang lebih baik, dan minta ampun, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ini tidak putus asa dan sentiasa berusaha untuk jadi baik dan terus mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat yang kedua ini sangat signifikan untuk manusia yang ialah yang sentiasa dalam proses untuk menjadi baik. Ya, saya yakin semua orang ada keinginan, ada hasrat, ada niat, ada usaha untuk menjadi baik. Tak ada orang dalam grup ini ataupun dalam liqa pada malam ini ada niat yang sebaliknya. Tak ada. Semua orang nak jadi baik. Tapi kadang-kadang kita terlajak, kita apa semua tu, maka kita jangan putus asa, teruskan kita menyedari kesilapan kita dan memohon ampun serta berusaha untuk menjadi lebih baik. Jadi ada beberapa pengajaran. Tadi tadabbur, sekarang ni saya nak listkan beberapa pengajaran yang penting. Yang pertama, kita boleh baca, ya. Kita kena baca, kita kena faham makna dan tadabbur ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kematian dan kehidupan. Supaya apa? Supaya kita lebih memahami dan menghayati tujuan sebenar Allah menjadikan kita. Ataupun Allah menciptakan kita. Kemudian yang kedua, kita kena sedar bahawasanya hidup dan mati itu bukanlah satu fenomena semula jadi. Ya, dalam kitaran alam semata-mata, seperti kita tengok binatang mati, ya, kan, apa dia, macam mana ya kitaran tu, ikan, ya, disambar helang, apa ni, kitaran alam lah, ya, kitaran alam, burung makan ulat, ya, ulat itu ulat mati, kitaran alam, haiwan ni makan haiwan ni makan ni. Jadi itu kitaran alam dalam alam haiwan. Tapi dalam alam manusia sebenarnya kedua-duanya adalah ciptaan. Kehidupan dan kematian ni adalah ciptaan Allah dan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji tahap keimanan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ambil faham yang lebih mudah, tiada satu perkara pun dalam urusan hidup dan mati yang berlaku secara kebetulan, ya, secara tersilap, tak ada. Ya, mati tersalah ni bukannya, tak ada. Semuanya dalam ketetapan masa dan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh itu kita kena bersihkan akidah kita daripada bersangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, supaya kita dapat, orang kata apa, meneguhkan keyakinan dan keimanan kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa benda yang berkait dengan kematian dan kehidupan semuanya adalah daripada ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita memohon, sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar meringankan ujian sakaratul maut, iaitu kesakitan ketika menghadapi mati. Maknanya kita nak mati ni, Nabi SAW menyebut, ala inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya mati itu ada sakarat, maknanya ada kesakitannya. Ya, Nabi sendiri bagi tahu, ya, mati itu ada kesakitannya. Kekasih Allah itu, Nabi SAW kekasih Allah pun sakit. Bagaimana kita ini, jauh lagilah kita akan menanggung kesakitan itu. Tapi Nabi SAW mengajarkan kita satu doa untuk menghadapi sakaratul maut. Apa doa itu? Allahumma a'inni ala ghamaratil maut. Ataupun Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Sebab sakaratil maut itu memang telah diserap ke dalam bahasa Melayu. Ya, telah diserap ke dalam bahasa Melayu, jadi senang kita gunakan. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku dari kesakitan kematian. Maksudnya tolonglah aku, maksudnya tolonglah meringankan aku daripada penderitaan kesakitan kematian. Saya ulang. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Jadi riwayat Tirmizi. So hadis tu senang kita ingat, doa tu senang kita ingat. Sebab mati, sakit. Jadi sebab itu Nabi ajar umat untuk membaca doa tadi. Yang keempat, perbetulkan niat dan tujuan dalam setiap perkara. Bila kita nak buat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menghasilkan amal yang terbaik, kerja yang terbaik, maka kita kena perbetulkan niat dan tujuan satu amalan dalam setiap perkara yang kita lakukan, sama ada perkara akidah ke, ibadah ke, ataupun dalam muamalat kita. Jadi KPI yang kita perlu capai
ya, kita kena usahalah untuk capai, bersungguh-sungguh dalam segala hal, terutamanya dalam hal-hal pekerjaan kita kan. Jadi itu kalau ada KPI, ada target yang perlu dicapai, maka kita usaha untuk mencapainya. Dan yang kelima, kita mesti bersabar dan beristiqamah dalam melakukan amal kebaikan dan meninggalkan maksiat. Walaupun sedikit, kerana kerana amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah amalan yang berterusan. Walaupun sikit. Kita baca Quran, satu hari satu ayat pun, kalau itu adalah amalan yang kita mampu lakukan secara berterusan, maka kita buatlah. Daripada kita baca banyak tapi lepas tu kita tak baca dah. Jadi kita kena nilai amalan itu dari sudut keberterusannya, istiqamah amalan tu. Yang keenam, manfaatkan masa hidup kita di dunia ini dengan melakukan amal soleh sebaik-baiknya. Jadi kita memperbaiki amal kita tu. Amalan kita ni banyak. Duduk tengok TV pun satu amal ya, tanpa kita sedari. Tapi kita kena, orang kata apa, koreksi, fikir balik, adakah itu amal yang soleh. Jadi kadang-kadang kita buat apa benda kita tak ingat. Tu niat tu, tujuan dia dan apakah kategori amalan kita tu. Supaya apa? Allah nak tulis ni. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita kena perbaiki amalan kita supaya diterima oleh Allah dan kita tingkatkan amal-amal soleh itu, seolah-olah maut itu semakin hampir dengan kita. Kita kena tingkatkan amal kita. Kan Nabi SAW dalam satu hadis mengatakan, orang kata apa, mati itu sebagai pemutus segala kelazatan hidup. Jadi kita tak akan rasa seronok sangatlah dengan hidup ni kalau kita berfikir ataupun orang kata apa, menjadikan mati itu sebagai peringatan, sebagai satu tazkirah yang sentiasa mengingatkan kita. Jadi kita tak adalah orang kata apa, khayal, lupa dengan kehidupan ini. Dan yang ketujuh ialah janganlah bersikap sambil lewa atau mengambil mudah dalam melakukan sesuatu ibadah atau sebarang pekerjaan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha perkasa dalam menilai setiap amalan kita dan juga Maha membalas atas segala kesalahan. Jadi kita kena mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengampunkan kita. Seperti mana yang saya sebut tadi, kita ni manusia ataupun hamba Allah memang ada kelemahan, ataupun ada sudut-sudut kelemahan dalam diri kita. Jadi kita minta Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kita dan kita pun menyedari akan kelemahan tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk berubah, untuk menjadi yang lebih baik. Jadi saya rasa setakat itulah perkongsian tadabbur ayat yang kedua daripada surah Al-Mulk ini. Apa yang penting ialah kita memahami Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kematian dan kehidupan itu adalah untuk uji kita yang paling berkualiti. Siapakah di antara kita yang paling berkualiti amalan? Kemudian Allah Ta'ala kata Allah akan memberi balas dan menilai segala amalan tadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga Maha mengampun jika kita tersilap ataupun melakukan kesalahan dalam kehidupan kita ini, supaya kita tidak berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya minta ampun, minta maaf jika ada tersalah bahasa, terkasar di mana-mana. Minta ampun, minta maaf daripada saya, daripada awal hingga akhir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan al-fadhil Ustaz Saiful. Ustaz Saiful, demikianlah penjelasan atas perkongsian ilmu dari tadabbur surah Al-Mulk itu dari ayat 2, yang mana sebelum kita mati ni kita akan diuji dengan keburukan dan kebaikan, dan ujian-ujian tu semuanya baik di sisi Allah, dan bersedialah menghadapi kematian bukan untuk lari dari kematian, dan semoga ianya memberikan sedikit sebanyak kefahaman dan manfaat bagi kita semua dan mengambil ibrah darinya. Dan insyaAllah semoga di lain kesempatan kita akan bersama-sama lagi dengan Ustaz dan para jemaah sekalian. Dan Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz untuk menutup majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Sama-sama Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.